Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan safety briefing ataupun langkah-langkah keselamatan diambil. Yang pertama, sekiranya berlaku sebarang kecemasan, penggera kecemasan ataupun alarm akan berbunyi dan diikuti dengan strobe light ataupun lampu kecemasan akan menyala. Dan sila dengar kepada announcement ataupun pengumuman. Dan seterusnya sila bergerak keluar dari bilik ini melalui dua pintu yang berada di depan dan juga yang berada di belakang, dan terus menuju ke tangga kecemasan yang berada di sana dan berkumpul di tempat berkumpul bersebelahan dengan Masjid KLCC. Saya sebagai wakil bagi pihak ExxonMobil ingin mengucapkan selamat datang kepada Ustaz Azhar Idrus ataupun UAI dan juga pihak Pusat Pungutan Zakat PPZ ke ExxonMobil, dan kami di sini amat berbesar hati dengan kehadiran Ustaz dan juga pihak PPZ, dan kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak PPZ kerana sudi mendayakan majlis pada petang ini. Di sini saya ada beberapa perkara penting yang ingin saya nyatakan di sini. Yang pertama, kaunter zakat PPZ telah pun dibuka di belakang di TR3, dan sesiapa yang berminat untuk mengajukan sebarang soalan berkenaan dengan zakat bolehlah berjumpa dengan pegawai PPZ di kaunter PPZ yang telah pun disediakan. Yang kedua, berkenaan dengan solat asar, kita akan menunaikan solat asar secara berjemaah di surau sebaik sahaja majlis ini selesai. Dan juga yang ketiga, kami menerima banyak soalan dari warga ExxonMobil untuk Ustaz Azhar Idrus, dan kami ingin memohon maaf sekiranya ada soalan-soalan yang tidak dapat dijawab oleh Ustaz kerana kita kesetukan masa. Dan saya rasa tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput yang berbahagia Ustaz Azhar Idrus untuk memulakan sesi soal jawab pada petang ini. Dengan segala hormatnya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati tuan penghuni majlis kita pada petang ini, seluruhan staf kepimpinan ExxonMobil, staf muslimin muslimat, hadirin hadirat sekalian, sama-sama kita semua panjatkan syukur banyak-banyak ke hadratillah Ta'ala dengan limpah dan kurnia kita dapat berkumpul pada petang ini dalam satu sesi ceramah agama ataupun menjawab kemusykilan agama. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada petang ini dikira sebagai satu amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang akan dicatatkan dalam buku catatan amalan kita, yang akan kita lihat keuntungannya pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti, insya-Allah. Soalan yang ada di depan sana lebih kurang 80 soalan. Kita akan cuba jawab sekadar mampu sampai pukul 5.30. Jadi kita terus kepada soalan yang pertama. Apa hukum pasangan yang kahwin tanpa restu ibu bapa? Kahwin mula-mula dah, kahwin dah. Ini dapat semayang dulu. Baik, ni masalah ni banyak orang duduk bercakap, dan banyaklah keluar jawapan-jawapan yang macam-macam. Sebaik-baiknya jawapan hendaklah daripada pakarnya. Kalau kita rosak exhaust, kita pergi tukang exhaust, sebab kita yakin dia lebih tahu buat exhaust. Kita tak pergi kedai cat. Kalau ke aircon kita rosak, kita pergi kedai bengkel aircon. Kita tak pergi kedai intercooler, sebab dia pandai dalam bahagian aircon. Rumah kita balik paip air pula rosak, kita panggil tukang paip. Kita tak panggil Dr. Harun Tim. Sebab tukang paip lebih tahu. Maka dalam bab agama, ulama lebih tahu.
Jadi hukum kahwin dengan restu ini wajib ke ataupun buana hukum? Jawab yang dijawab oleh ulama-ulama sunat. Sunat saja bukan wajib. Kalau kita kahwin tanpa restu, tidak berdosa. Yang berdosa ni menyakiti hati kedua orang tua. Jadi kahwin tanpa restu, bukan restu ibu bapa bukan syarat sah kahwin. Bukan syarat sah kahwin, bukan syarat sah nikah, bukan rukun nikah. Maknanya kalau kamu kahwin dengan restu pun sah nikah, tak ada restu pun sah nikah, jika ada rukun dan syarat. Cuma kata ulama, jika ada restu terbaik. Nampak? Afdal, comel dah. Kalau boleh biarlah yang ada restu. Tetapi jangan kita fikir bila tidak ada restu maka tidak akan jadi baik. Ni salah kepercayaan, salah. Ramai orang pegang kalau mak tak setuju, bercerai-berai lah kayak gitu. Salah tu. Yang menjamin kebahagiaan rumah tangga bukan mak, bukan suami, bukan isteri, satu saja yang kita sebut la ilaha illallah. Dia belaka. Allah belaka sebenarnya. Dia yang menjamin masa depan negara kita Malaysia. Dia yang menjana ekonomi kita. Dia yang memanjangkan hayat kita. Dia segala-gala dia. Begitu juga yang memberi bahagia ataupun tidak. Sampai masa restu tak restu bercerai juga, jika Allah telah tentukan. Dalam apa benda kalau kita tengok keseluruhan perceraian yang berlaku di Malaysia, 80% lebih yang perceraian yang berlaku ialah perkahwinan dengan restu ibu bapa. 80%. Ada 19% lebih saja perceraian ialah perkahwinan yang tidak direstui. Nampak dalam sini. Jadi restu tu bukan maknanya bercerai atau tidak. Cuma terbaik biar ada restu. Sebab kadang-kadang restu itu kita ikut dia. Mak dia kata mak dia tak kenang pada puang ni. Kita kaji, dia sungguh perempuan ni tak apa cak molek perkataan dia, perangai tak apa molek, patut pun mak tak restu. Jadi hak tu hak moleknya kita ikut mak kita. Tapi sebahagian daripadanya tak boleh ikut, pasal dia nafsu lah dia ibu bapa ni. Yang kita ni sudah kaji apa semua, bakal isteri, bakal suami ni dia baik dengan kita, dia sudi nak berumah tangga dengan kita. Tapi ada mak ni tak berapa ada clash dengan kita, dia tak setuju. Dia kata tak kenal lah apa semua. Mak tak kenal, mak kenal gini-gini pula. Gini. Kahwin ni dia yang satu daripada perkara-perkara yang sangat besar. Jadi kita kena teliti molek, kita yang membeli ni kita sendiri yang pilih. Dengan didikan ataupun spek-spek yang diberikan oleh agama. Kita nak beli kasut pun kita kena pilih. Tengok berapa dia beli kasut. Dia tak beli selalu. Dia tengok dulu, gaji tak boleh lagi ni, tengok. Dia panggil window shopping. Tengok beli benda tu, nak beli window. Pilih. Dapat gaji dia pergi sekali. Gigi angkat kasut dia pilih dah ni. Tak berkenang pula. Pasal tu mik model dah tajam gitu, tapi mucung tak tajam macam screwdriver. Faham tak? Ambil waktu pula mucung molek dah tajam tu, mik pula pendek. Mik molek dah, mucung molek, bunga pula duduk atas. Lepas tu bunga duduk tepi. Kenang belaka dah, color pun kena, bunga pun kena, tumit pun kena, saiz pun kena, mucung pun kena. Nak saiz pula, sikit-sikit pula dah. Tak beli juga. Pasal apa? Kalau beli rasa ketat sikit, tak sedap nak jalan. Kenapa kita tak pilih betul-betul suami isteri? Dan kan kasut kalau kita beli bukan naik atas katil kasut, ketak bawah. Tapi kita pilih juga. Jadi kita yang nak kahwin, bukan mak kita yang nak kahwin. Ayah bukan ayah nak kahwin, kita nak kahwin. Jadi kalau kita pilih molek dah, segi agama dia orang yang baik, hak akan datang kita tak tahu, wallahu a'lam. Dia terbaik untuk kita, maka bujuk mak kita biar dia dapat restu. Tak dapat restu, sabar dulu, tunjukkan komitmen yang tinggi. Tak dah setuju juga, kalau nak kahwin juga silakan, tak ada masalah. Kerana mak tak setuju, mak bukan wali. Yang penting ayah setuju. Ayah tak setuju, jabat agama akan keluarkan satu surat, iaitu beralih kepada wali yang lain pula.
Faham tak? Batu wali bukan ayah saja. Ni kadang-kadang ni satu harga ayah tak kenal. Ayah tak kenal dah 7 hak mu ni, ayah 7 hak lijah tu, hak rumah hujung tu. Kita 4 tahun dah ni duk kenal ni, budak puang ni baik dengan kita. Ayah tak kenal pula. Dan senang tak kalau gitu? Senang je kita kahwin dengan hak 4 tahun ni, ayah kahwin dengan lijah. Adakah sah wuduk jika pada anggota lain jatuh pada anggota yang lain? Contoh, air pada basahan pertama muka menitik ke atas, air pada basahan kedua, adakah dikira air mustakmal? Tolong beri saya faham. Thank you. Baik, dia ambil wuduk, dia basuh muka, basuh muka, lepas basuh muka, basuh tangan. Masa basuh tangan, air wuduk muka ni tadi baki jatuh atas tangan. Ada ustaz khabar tak sah dah wuduk. Ni balik awal punya ustaz. Menyusahkan orang ramai. Masalah air mustakmal tidak dengan qata'i. Dia berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama mazhab. Jumhur ulama mengatakan memang ada berlaku hukum air mustakmal. Tapi tak ada lah ulama kata kalau menitik sampai jadi rosak wuduk. Air yang lepaki daripada anggota yang kita basuh, memang air itu mustakmal. Mustakmal ni bahasa Arab, mustaf'alun, mustakmalun, yang sudah dipakai. Tapi tidaklah bila dia menitik habis rosak wuduk. Faham baik-baik. Kadang-kadang salah faham, tak berapa faham nak khabar dah kat orang, sibuk nak share. Lagi banyak ni ulama Facebook ni. Jadi akhirnya rosak habis. 10 orang 10 mufti. Nampak tak? Semua nak jadi mufti. Tak ada masalah. Menitik lagu mana tak ada masalah. Yang masalah air mustakmalnya gini. Kita nak basuh muka wuduk, kita buka paip, kita halak muka, kita pun basuh saja. Aku mengambil wuduk, air baki itu mustakmal. Kalau kita kumpul-kumpul dapat satu beldi, tak boleh buat ambil taharah, kerana air itu mustakmalun, sudah dipakai. Tapi air itu kalau terpercik kepada anggota wuduk, tak ada masalah. Itu hanya pandangan atau masalah yang rumit dalam kitab-kitab fiqh sahaja. Bukan untuk kita ketengahkan dalam masyarakat. Air mustakmal tu air bekas mandi junub atau wudu. Kita nak pernah mandi junub. Pernah mandi junub ni. Aku dah mandi lagi. Jadi balik ke orang mandi junub, buat gini. Basuh, ambil besen, bubur tengah-tengah. Tu hujat shower. Masuk dalam besen tu, buka paip, jatuh air dalam tubuh, niat mandi junub. Selesai mandi junub, ada air dalam besen bawah. Ada, kita keluar daripada besen, air itu mustakmalun. Mustakmalun bahasa Melayu itu sudah digunakan untuk angkat hadas. Tu mustakmal. Ambil usung, nak ambil wuduk pula, tak boleh. Nak buat basuh muka, boleh. Buat air teh, boleh. Tak boleh buat ambil wuduk je. Air mustakmal ni pula bila dia sampai 2 kala, dia jadi mutlak balik. Nabi kata al-ma' idza balagha qullatayn lam yahmilul khabas. Nampak? Air ni bila 2 kullah, maknanya dia sudah kuat, dia sudah menolak benda-benda yang tidak bersih. Soalan seterusnya. Sekarang macam-macam fahaman kumpulan Islam, Wahabi, Syiah, Sunni, Salafi, Mu'tazilah sebagainya. Boleh terangkan sedikit fahaman ini, sejauh mana fahaman ini mereka terima dan diamalkan? Allah Rabbi. Kalau kita nak terang sedikit-sedikit pun makan masa setengah jam kat kurang-kurang ni. Jadi gini dah. Nabi tinggalkan kita 2 perkara. Taraktu fikum amraini, 2 perkara. Ni rekah-rekah jawab dulu. Kalau kita ikut 2 ni, tilan tadilu, kamu pasti tidak akan sesat. Ma tamassaktum bihima, selama kamu pegang dulu ni, iaitu kitab Allah wa sunnatan Nabi, Quran dan hadis. Bukan pegang ini Quran, maknanya kita amalkan. Nak amalkan, kita ambil daripada ulama-ulama yang mu'tabar. Sebab itulah bila tafsir ada ahli tafsir, bila fiqh ada ahli yang bagian fiqh. Sebab tu jabatan mana pun dia akan ada jabatan pentadbiran, jabatan multimedia, supaya benda-benda orang yang betul-betul mahir menguruskan jabatan-jabatan masing-masing. Jadi ada jabatan fiqh, ulama fiqh, ada jabatan hadis, ulama hadis.
Yang jadi berterabur ni pasal nafsu. Pasal nafsu. Nah, jadi tidak ada konsep ilmiah lagi. 10 orang ustaz, 10 hukum. Ana rasa macam ni, ana rasa. Nah, padahal tugas ustaz ni bukan dia mengeluarkan pendapat-pendapat. Tugas ustaz, tugas tu guru, tok guru ni ambil hukum-hukum yang sudah sedia ada dalam kitab-kitab berbahasa Arab. Bahasa Arab ni orang awam tak reti. Tugas dia ambil sampaikan pada orang awam. Tak, dia keluar pendapat dia sendiri. Jadi 10 ustaz, 10 hukum. Tu baru hak betul ustaz, tak masuk anak murid ustaz lagi. Nampak 800 hukum pula. Nah, jadi masalahnya kita balik back to the basic, Quran dan hadis. Banyak-banyak kita berdoa, minta Allah beri kita jalan yang benar. Nampak? Sebab kadang-kadang berguru, ada maulana, ada tok guru, ada ustaz dia, tetapi jalannya sudah tidak betul. Sebab apa? Sebab Allah kata al-khabisat lil-khabisin. Orang yang tak betul niatnya, maka dapatlah murid-murid yang tak betul niatnya. Murid yang tak betul niatnya mencari kelebihan, nak lebih pada orang, nak condemn orang, cari guru, jerupalah guru-guru yang jenis tak betul juga niatnya. Na'udzubillah. Selalu istikharah. Nah, pasal dalam bab ni payah kita nak terang dah. Minta Allah tunjuk kita pimpin jalan yang benar. InsyaAllah Allah tidak akan sia-siakan. Kafir komunis duduk di utara Rusia, no, bukan Vladivostok, tak Vladi benda pun tak tahu. Tak ada orang Islam pun, tapi dia mencari ilmu agama yang sebenar. Akhirnya mati masuk Islam. Keluar dalam YouTube, kenapa saya dapat berjumpa dengan Islam. Dia cerita 8 minit klip dia. Nah, tak ada pernah dengar cerita tentang Islam. Duduk negara Rusia utara sebelah Balkan tu, nah, ada salji je, yang di situ rata-rata komunis tak percaya Tuhan, tapi dia rasa ada sesuatu yang menjadikan alam ini. Lalu dia berdoa dalam bahasa Rusianya. Padahal dia orang kafir, minum arak, makan babi, tapi dia nak yang benar. Allah bimbing dia. Apatah lagi kita yang sujud kepada Allah, minta Allah beri kita jalan yang benar, insya-Allah. Soalan seterusnya, saya ada boyfriend. Aduh. Mana tahu orang macam dia tahu orang ada boyfriend. Dah lama kami rancang untuk kahwin, tapi tiada kata putus dari boyfriend saya. Ada pula suami orang yang lagi muda dari saya ajak saya kahwin. Bila-bila masa pun boleh je. Tapi dia ada anak 3. Saya tidak sanggup bermadu. Kalau dia single pula. Kalau dia single mesti saya setuju. Macam mana ni ustaz? Saya macam nak aje. Tapi rasa macam tak sanggup. Dengan boyfriend pula tak tahu sampai ke bila. Apa hukum suami orang ajak saya kahwin, padahal dia tahu saya nak kahwin dengan boyfriend saya. Apa hukum kalau saya bertunang tapi masih ada hati nak pilih laki-laki lain? Model juga bab masalah ni ramai perempuan alami. Dia kata kalau kita ni ada boyfriend dah, boleh tak orang lain pinang kita? Itu soalan yang pertama kita nak jawab. Baik, kita ada boyfriend dah, haram tak orang pinang kita? Tidak haram. Yang haramnya orang pinang kita, kita sudah bertunang, dan orang yang pinang itu sudah tahu kita ada tunang, dia pinang juga, maka haram. Dia tak tahu kita sudah bertunang, dia pinang, tidak haram, kerana dia tidak tahu. Yang haram dosa ni, dia tahu dah kita sudah bertunang, dia tahu, pinang juga, ajak kahwin, itu pinang lah. Barulah haram. Jadi kalau setakat ada boyfriend, satu trailer pun tak haram. Orang lain boleh meminang lagi. Kerana yang diiktiraf ialah tunang saja. Orang lain tak boleh masuk meminang bagi orang yang tahu. Kemudian pula pasangan dia ni, bila nak tanya bila kahwin, tak mau jawab bila-bila. Kemudian hak laki orang ni pula, anytime kalau mu nak boleh kahwin bila-bila masa mu nak. Jadi dia kata hak mana saya nak pilih. Jawabnya mu pilih sendiri ya. Mu nak cepat, laki orang. Nak lambat, boyfriend tadi. Faham tak? Pilih sendiri yang mana terbaik untuk kita. Jangan tengok rupa.
Jangan tengok rupa orang yang baik dengan kita. Dan jangan orang tu baik dengan kita di hadapan kita. Depan baik belaka. Tengok orang kahwin-kahwin dah, dia kena penapor biru muka. Masih nak minta baik dia pergi rumah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ni? Ni saya lah ni hak kata nak mari tengok anak makcik ni. Apa khabar makcik? Tu masa nak masuk merisik. Bila dah kahwin dah lambat buat air, nyejek macam Jet Li tak belakang. Nyembang bini dalam mesin basuh air. Jadi awak fikir sendiri, adakah dia ni terbaik untuk awak? Laki orang pun laki orang tak ada masalah. Kerana laki orang ni dia boleh pinang 3 orang lagi. Ada orang perempuan dah jadi bini orang boleh nak pinang orang lain. Haram, tak boleh. Jadi jangan kira single, jangan kira madu, jangan kira hak mana yang terbaik untuk kita. Sebab Allah jodohkan ni diberi pengajaran. Ingat baik pengajaran. Kadang-kadang yang berlaku masalah rumah tangga, jangan kita kutuk orang, tapi untuk panduan kita. Dan ingat, bila kita kahwin, ingat itu bukan mesti jodoh kita selama-lama. Lepas tu dalam Islam dia ada perceraian. Kadang-kadang Allah aturkan kita kahwin dengan mamak ni 8 tahun saja. Jodoh kita yang sebenar, no, 28 tahun hidup dengan dia. Betul tak? Jangan salah faham. Lepas tu lah baru dah putus tunang, lepas nak terjun bangunan. Putus tunang terjun bangunan. Perempuan bukan seorang. Bukan kalau kata perempuan tu seorang ada kat Malaysia susah juga. Kalau nak seorang lagi kena cari kat Planet of the Apes. Jadi hak mana terbaik, hak mana soleh, hak mana beragama, hak tu terbaik tu. Kita tak ada masalah. Lepas tu kata madu. Kita tak suka bermadu. Tak suka tak payah. Faham tak? Bukan orang paksa. Tak suka sudah. Ada orang suka, ada orang tak suka. Orang lelaki suka tak madu? Suka? Suka tak? Orang lelaki tak suka. Takut bini tu. Apakah anak bini tak tutup aurat, sedangkan ayah atau suami suruh dah banyak kali? Hukum anak tersebut, hukum anak suami dan ayah. Baik. Kita suruh bini kita tutup aurat, bini kita degil tak mau tutup aurat, maka kita boleh bertindak 3 tertib. Tertib yang pertama, fa'izuhunna. Hendaklah kamu tazkirah mereka itu. Baca ayat Quran, baca hadis, bagi dengar CD. Ni hukum orang tak tutup aurat. Tu tugas kita. Nasihat. Tak jadi apa juga dia buat keras, buat muka lembu. Yang kedua, Allah kata apa ni? Wahjuruhunna bil madajih. Jangan tidur dengan dia. Sampai time malam kita tidur luar. Nak tengok MU. Bini kata, "Bang, masuk lewat dah." Tak boleh. You pakai kain blok kat peti tadi. Nampak? Suruh tutup aurat degil, tak boleh masuk. Quran kata jangan tidur dengan isteri yang degil. Dia pun kalau gitu saya pakai tutup aurat lah esok. Masuk. Tak jadi apa juga. Kita tidur luar, dia tidur dalam. Kau tak duduk dalam main Facebook. Kalau gitu fadribuhunna, boleh pukul. Tengok, boleh pukul. Wajib pukul tak? Sunat tak? Harus. Mana kalau dia pukul isteri itu, dia akhirat Allah suruh. Tapi bila nak pukul ada syarat. Jangan pukul kerana kita benci ke dia. Jangan kita pukul sampai luka. Jangan pukul sampai dia rasa azab. Jangan pukul sampai rosak tubuh dia. Jangan pukul muka, tak boleh belaka. Ambil kat ada banyak daging. Kat mana banyak daging? Dia gahi peha. Pergi peha, kat peha cubit peha. Faham? Gitu. Dah apa cubit saya sakit ni, siapa lebang kan? Awak tak pakai tudung tadi? Main naik bawah. Faham tak? Jadi biar kita tahu, kata bila kita pukul tu, biar dia tahu benda kesalahan. Tak jadi apa juga. Bila tak jadi apa juga, maka terpulang kepada kita. Kita nak sabar, sabarlah. Tak sabar dah, wasalluhunna bil ihsan. Ceraikan mereka itu dengan cara baik. Baik. Kalau kita suruh buat pakai tudung, dia kata okey kita pakailah. Depan kita dia pakai, jauh pada kita dia pun buang tudung. Faham tak? Maka suami sudah tidak berdosa kerana dia menipu suami.
Yang tanggung dosa ni gini, depan suami dah buat benda yang salah tadi, dia dah aurat dan sebagainya, suami tak kata apa, maka isteri berdosa, suami berdosa. Begitu juga dengan anak-anak. Depan kita dia pakai baju kurung, jauh pada mak ayah, nak mak kata molek dah pakai baju kurung boleh keluar. Kalau pakai luar ketak-ketak, mak tak pergi keluar. Nak dia pun pakai baju kurung. Jauh sampai masuk dalam kereta, dia buat buka, ada seluar fit dalam. Faham tak? Tu mak dia tak berdosa dah, kerana dia menipu ibu bapa dia. Soalan seterusnya, boleh tak kita qada solat yang pernah ditinggal pada waktu matahari naik, lepas habis waktu subuh hingga belum masuk waktu lohor, dan ganti solat sesuka hati tanpa aturan? Contoh lepas solat maghrib kita qada solat subuh. Dengar molek. Ramai orang duk faham bila kita dalam waktu zuhur je boleh qada zuhur, dalam waktu subuh je boleh qada subuh. Salah tu. Ulama kata semua waktu boleh qada, melainkan satu saja, ketika orang sudah, imam sudah membaca khutbah, maka tidak lagi boleh buat qada melainkan tahiyat masjid, iaitu khutbah Jumaat. Kerana ada hadis tu. Hak lain boleh. Dalam waktu asar qada zuhur, qada subuh boleh. Dalam waktu isyak pukul 12 malam qada asar, qada maghrib boleh. Sebab apa? Bayar hutang tidak ada waktu. Yang ada waktu tunai. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semayang ni atas orang beriman hak 5 waktu ialah satu kewajipan yang sudah ada waktu-waktu tertentu. Tak boleh ikut suka. Ada pun bayar hutang bebas. Faham? Kita nak hutang orang, nak pinjam duit dengan orang, tak boleh pergi sebarang waktu. Pergi waktu-waktu yang menasabah untuk kita pinjam orang, pinjam duit orang. Ni pergi tengah maghrib, orang tengah duduk mandi, nak pergi berhutang rumah orang. Pukul 11 malam Jumaat pula tu. Waalaikum. Siapa pula mari rumah ni aku telah ni baru masa aku nak rehat-rehat duduk dengan bini. Mari. Ni mak ni tolong ada pinjam duit 18,000. Tak ada. Sorry, tak ada apa. Marah ada orang lah pasal tak kena dengan waktu. Betul tak? Nak pinjam duit orang, tengok masa lah. Tapi kalau orang nak bayar hutang, waktu mana pun kita suka. Tak ada masalah. Walaupun pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi. Gonggang katok pintu, tang. Buka pintu mak, buka pintu. Datang mana pula. Apa benda punya orang ni tak berhenti. Masa tengah malam mari aku pukul 3 pagi. Mu nak benda ni pukul 3 pagi, tak boleh tunggu esok ke? Dok gini mak, mu ingat tak aku pinjam duitmu hari tu 80,000. Ni aku bayar ni. Naik. Betul tak? Bayar tak ada masalah. Najis muka papa dan najis kanak-kanak laki-laki yang umur kurang dari 2 tahun hanya minum susu ibu saja. Pada zaman ini nasihat orang tua, ibu bapa termasuk juga doktor untuk beri makanan pejar pada kanak-kanak usia 6 bulan. Mengikut ajaran Islam sunnah Nabi SAW, adakah beri makanan perempuan adalah lebih afdal? Bagaimana pula dengan kanak-kanak perempuan? Bila waktu sesuai itu beri makanan pejar, dapatkan makanan yang awal yang sesuai bagi mereka mengikut pandangan Islam. Ini ditanya bab makanan. Habis ditanya gitu. Begini, yang terbaik sekali tidak bukan, iaitulah susu ibunya sendiri. Itu yang terbaik. Nak beri makanan pejar, nak beri makanan mengenyangkan, ikut suka kita. Kita baru beranak budak, tak mau beri susu dada, nak beri laktogen, silakan, tak haram pun. Cuma afdal atau sunat seorang ibu susu ibu dia sendiri. Faham lagi? Bukan wajib. Sunat. Sunat, bukan wajib. Baru beranak, tak ada masalah. Dia tak mau bagi susu, dia bagi apa? Bagi makan cok kodok. Pandang. Faham tak? Tak ada masalah. Yang tak bolehnya beri benda yang mudaratkan pada baby. Jadi dia tak kira 2 tahun ataupun lebih. Jadi kalau awak nak bagi makanan tu, kalau kan dia ni jenis sihat molek dah, nyusu sokmo dah, budak pun tak perlu makanan pejar, tengok comel gemuk molek dah, tak payah bagi makanan pejar. Bila dia kurang menyusu, bagi makanan pejar. Kadang-kadang dia kurang menyusu, setahun setengah, kadang setahun, kadang 2 tahun mula kurang menyusu. Masa tu kita bagi.
Tapi kalau dia kemar, kalau dia comel lagi, nak menyusu pun sedap, tak ada masalah, jangan bagi lagi makanan tu. Jangan ikut-ikut. Jadi kata dekat tank tu tulis 6 bulan. Lah, bukan suruh membeli, dia khabar tu saja. Dah anak pun comel dah isap susu mu, tak usah bagi lagi. Tiba-tiba anak ni jenis kurang isap susu. Lepas tu menangis, kenapa? Bagi susu dah penuh. Hak tu kita bagi makanan gantian. Faham lagi? Nah, atau kita jenis tak ada susu. Sarang ada, susu tak ada. Jadi tak ada susu, beri susu lain lah. Hak jenis mengenyangkan ni. Jadi tak ada masalah. Jangan pada apa ni. Kita tengok, jangan terikut-ikut. Jangan. Bila 6 bulan, mesti kena bagi benda ni. Jangan. Sebab Allah kata, 2 tahun tu pada adat manusia perempuan mana pun, kutub utara pada kutub selatan, biasanya kalau dia bagi comelnya, aliran susunya 5 kali sehari, 4 kali sehari, budak ni akan sihat walafiat. Jadi atas ibu, atas keadaan budak, ada nak bagi setahun, ada setahun setengah, ada 6 bulan, ada 2 tahun, ikut suka. Dalam Islam, anak yang tak sah taraf tidak layak berbinti pada bapa, malah tidak boleh waris harta pusaka bapa. Soalan, jika anak tidak sah taraf itu lahir dari pasangan bukan Islam. Memang banyak kes kat muka bumi ni. Pasangan bukan Islam sebelum kahwin berzina, dan anak hasil tersebut dikira halal pada mereka, malah mereka daftar anak sebagai anak mereka yang sah. Kemudian pasangan ini berkahwin, dan tidak berapa lama lepas itu mereka sekeluarga memeluk Islam, termasuk anak mereka tadi. Bolehkah anak pasangan tadi dibin atau bintikan pada bapaknya? Bagaimana pula soal harta pusaka? Kalau tidak boleh, cara terbaik itu terangkan kepada mereka agar mereka tidak memandang Islam sebagai zalim terhadap mereka. Baik, orang bukan Islam sekedudukan dapat anak, kemudian berkahwin atau masuk Islam. Bila masuk Islam, yang diiktiraf di dalam Islam tentang anak ialah yang diiktiraf pada pasangan Islam. Pasangan Islam yang berzina dapat anak, tak dapat bin, tak dapat binti. Pasangan bukan Islam begitu juga bila masuk Islam, sama saja. Yang diberi keringanan ialah perkahwinan pasangan bukan Islam dalam kafir itu. Umpama dia orang Buddha, dia kahwin dalam Buddha dia memang berkahwin. Bila masuk Islam, dua-dua nanti tidak lagi perlu berkahwin, kerana perkahwinan mereka diiktiraf di dalam agama Islam. Faham? Adapun anak, hukumnya sama saja. Anak luar nikah tetap anak luar nikah. Cara yang terbaik ialah hendaklah ibu bapa tadi mewasiatkan sebahagian harta untuk anak tadi. Adapun mak memang anak dia, ayah bukan, sebab belum nikah. Jadi kalau kita ada anak yang hasil hubungan luar nikah, hendaklah kita ayah ni nak buat satu surat wasiat supaya anak ni dapat sebahagian daripada harta kita. Faham lagi? Sebab kalau kita mati katakan, maka dia tak akan dapat sedikit pun. Sebab pewarisan dalam Islam adalah anak yang sah taraf. Jadi cara kita gitulah. Siapa ada anak angkat, siapa ada anak luar nikah, maka wasiatkan. Wasiat. Jadi wasiat dapat tak kat dia? Dapat, taklah kosong sangat dia. Itu caranya. Kalau dia orang bukan Islam, dia tak akan kata zalim bila kita terang dengan cara betul. Khabar betul-betul orang Islam sendiri pun, siapa sendiri pun, orang Mekah sekalipun, kalau anak yang lahir sebelum nikah, maka tak boleh kita bangsakan kepada ayah. Mak dia sahaja. Maka orang bukan Islam bila dengar gitu, dia dapat menerima. Soalan seterusnya, saya musafir dari KL nak pergi luar negara. Saya wuduk dengan sempurna dalam kapal terbang dan salat jamak qasar cara duduk menghadap kiblat. Perlukah saya ulangi solat tersebut dah sampai ke destinasi? Baik. Ni orang kaya ni nak pergi luar negara. Daripada KL dia nak pergi ke luar negara, ke Sungai Golok. Luar negara juga tak? Baik, dia pun naiklah kapal terbang, naiklah bah, ada wudu, masuk semayang, dia pun semayang dalam kapal terbang. Sampai destinasi, sampai luar negara, kena qada pula. Tak payah dah. Qada apa sah dah. Ini sebab kita tak belajar dari sumber yang betul. Ada keluar macam-macam pendapat. Sekarang ni pelik-pelik, semayang atas kapal terbang tak sah. Tak sah pasal apa? Pasal tayar kapal terbang tak kena dengan bumi. Bengong. Memang orang mudah percaya pasal orang tak ada ilmu.
Tapi kalau kita duduk dalami ilmu agama, belajar banyak kitab-kitab fiqh, dengar fatwa-fatwa ulama mu'tabar, katung dah jadi ni. Nampak tak? Tidak ada seorang ulama yang kata kena tayar, kena sentuh bumi. Tak ada. Nah, di mana saja kita berada dalam kapal angkasa sekalipun duduk di satelit. Kerja dia teknisian satelit katakan. Tak duduk atas bumi, duduk atas satelit. Seorang dia bagi satelit. Faham tak? 10 tahun tukar kan? Faham tak? Duduk atas 10 tahun. Wajib juga semayang, sah semayang. Kerana ada tak syarat-syarat sah semayang? Mestilah maknanya duduk atas bumi. Tak ada. Syarat sah semayang tutup aurat, menghadap kiblat, suci daripada najis, kena ada wuduk. Semayang atas kenderaan pula tak ada masa wili kena jatuh saja. Jadi ingat sah. Semua sudah sah sebab kita cukup syarat. Sujud kita ada, tak boleh nak sujud dengan betul, sujud atas dengan cara biasa, dengan cara isyarat. Bawa kereta. Atau naik bah. Ni biasa naik bah lah. Ni naik kapal terbang. Naik bah. Nak pergi di Terengganu ke. Lepas subuh, driver tak berhenti. Kita kata, driver, subuh. Senyap. Subuh, berhenti. Kita pun takut habis waktu, wuduk aja, semayang. Senang aja cara dia, anggarkan kiblat. Kiblat belah mana? Kiblat belah ni, berat belah ni pasal nak kita anu, belah ni mata ni. Kita pun muka ni tengok kiblat. Allahu akbar, semayang atas kerusi. Rakaat Allahu akbar. Demi Allah Al-Haidah. Sujud Allahu akbar. Jangan duduk kat berdiri tu jatuh menyembah. Sah, tak payah qada dah. Bawa kereta duduk kat jam, duduk atas jalan akleh jam, tak gerak. Kalau aku nak tunggu balik rumah, habis maghrib, wuduk ada, tinggal 10 minit lagi maghrib dalam kereta. Duduk tak? Allahu akbar. Baca Fatihah. Jangan baca Baqarah dah. Allahu akbar. Ini pun tak apa, tak ada masalah. Kereta pun jalan sikit, jalan pula jam. Tak baca semayang. Senang tak? Tu agama Islam. Sujud rendah sikit. Jangan turun kepala kat kiri. Ini bodoh. Atas motor, gitu tak? Tak boleh nak pergi dah lekat. Kalau balik memang ambil waktu. Duduk atas motor. Allahu akbar. Kalau ngadap kiblat gitu. Kalau kiblat sini, matahari belah ni jatuh. Senang ya? Allahu akbar. Semua badan melainkan muka dan 2 pergelangan tangan. Tapak boleh, belakang pun boleh. Maknanya kalau pakai baju tracksuit gitu boleh. Tak wajib pun pakai baju kurung, baju apa. Kalau pakai baju kurung tu, nak jaga sikit. Kadang-kadang Allah, baju dia jatuh. Nak kain mahal sikit lah. Kalau kain murah tak jatuh, main sikit. Kalau kain jadi lembut-lembut, kain sating semua dia jatuh. Allah, dia jatuh. Ni tak sah. Nampak lagi? Pasal nampak aurat sini. Jadi jenis perempuan kerja ofis, kerja pejabat, tak wajib pun bawa baju kurung, baju macam telekung tu. Baju ni boleh pakai. Tapi pastikan yang cekik sini. Kalau yang tak cekik baju kurung lengan besar, pakai ni. Sabun lengan tu ada tulis Suzuki pun semua. Tak ada masalah. Hukumnya sah. Baju bunga pun sah. Jangan kita fikir baju putih. Baju putih tu sunat saja. Baju bunga boleh, baju belang boleh, baju kotak-kotak semua boleh berlaku. Mudah sangat Islam ni. Baik. Katakanlah nampak aurat. Kita faham tak? Lain pada tu tak boleh terbuka. Tapi kalau terbuka sekejap, kita tutup selalu, tak batal semayang. Yang batal ni terbuka lama. Faham tak? Gaduh-gaduh sangat dia semayang. Orang puang gaduh-gaduh. Bila gaduh-gaduh tu dia duduk dalam bilik air apa semua. Jadi bila dia nak pergi semayang, dia dengar orang qomat Allah barallahu akbar. Jadi masuk dengan kain pun betul nak cepat nak qomat. Orang puang jenis lebat sikit kan, dia nak derah. Pakar-pakar kain pun masuk dalam bilik mayat. Rupanya kain dia tu kain dia tu. Kain dia sangkut di underwear belakang. Nak cepat punya pasal.
Gagak kain belakang. Tak? Hak tu daripada awal tak sah dah. Dia takbir tu tak sah dah semayang dia. Yang sah ni gini. Dia sedang semayang, duduk bangun, tayat akhir terkeluar kaki sikit. Dia pun tarik segera. Ulama kata faura. Maka hukumnya kalau tarik cepat-cepat tidak batal. Faham? Tak batal lagi. Yang lama tu batal. Keluar lama kaki daripada awal tahiyat sampai ke akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok, nampak kaki patut sejuk kaki aku. Tak? Tu tidak sah. Duduk tahiyat akhir apa bila duduk tahiyat akhir pecah. Nampak pada tutup, dia pun tutup dengan tangan dengan segera. Tak batal lagi. Lepas tu orang tanya orang, kalau nampak banyak aurat, banyak pun tak batal. Macam orang lelaki-lelaki jenis duduk pakai kain blekat tak berapa kemah. Jadi tahiyat awal, orang sebelah duduk tak kain dia, orang jadi bila imam bangun, dia pun bangun. Dia kiam derah-derah. Kain dia tahiyat lagi. Dua tak pakai. Dia pun terus duduk dengan segera. Masuk gula kain, tak pakai. Tak pakai. Dia naik bengok. Dia pun turun, makuk kain, tak batal lagi. Ulama kata faura dengan syarat segera. Kalau dia lambatkan, batal. Dia naik ya Allah, Akbar. Jujur. Dia tengok ekor ni. Duduk pelik. Dia pun tengok, kain cabut dia, kapi baca. Waktu batal. Jadi kalau terbuka, baru terbuka, tutup, tak batal. Kalau orang kata, kain awak terbuka tadi lama dah, maka kena ulang balik solat. Soalan seterusnya, minta pencerahan tentang artikel berjudul Nur Muhammad, Profesor Ahmad Omar Hashim, mantan Rektor Al-Azhar, terjemahan Mufti Negeri Sembilan. Nur Muhammad makhluk pertama dicipta. Nur Muhammad zahir pada setengah orang soleh. Saya muskil dari kalangan ustaz yang menyangka kesahihan artikel ini. Dengar molek-molek. Masalah Nur Muhammad tidak sepakat di sisi ulama. Tak usah siapa kita berbalok dalam bab-bab yang berlaku khilafiyah seperti ini. Nur Muhammad disebut dalam hadis yang sahih. Memang hadisnya sahih. Cuma tafsiran itu kadang-kadang ada tokoh tambah. Jadi kita yakin sudah gini sudah. Sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita yakin Nur Muhammad makhluk Allah yang sangat istimewa. Faham tak? Dan jangan kita duduk bala hak mana cipta dulu. Kita balik kepada hadis. Dalam hadis Nur Muhammad ini, dia tak khabar memang mula-mula sekali cipta. Hadis-hadis sahih hanya menyebut yang mula-mula cipta, iaitulah arash dan qalam. Arash dan qalam. Jadi masalah Nur Muhammad kita yakin wujudnya dan yang terbaik. Dan jangan sampai kita nak duduk nak tahu hak mana Tuhan buat dulu, merugikan kita. Yakin sudah, tak usah masuk dalam perbalahan Nur Muhammad, merugikan kita. Sebab kalau kita kata hak ni je betul, sebagian ulama lagi pula mengatakan arah dan qalam. Sebagian ulama mengatakan Nur, sebagian ulama kata arah dan qalam. Kedua-dua ulama ni ulama yang muktabar belaka, ulama yang besar-besar belaka. Jadi semua pandangan itu ada sandaran masing-masing. Soalan seterusnya, benarkah Nabi orang Daud tak ada bayang, tak pernah menguat? Tubuh yang keluar dari tubuh Nabi itu mulia dan istimewa yang lain-lain. Jawabnya ya. Nak kata satu-satu, tunggu dulu. Nabi ni beserta nabi-nabi lain, dia adalah pilihan Allah. Wakil Allah. Bukan wakil rakyat. Faham tak? Wakil rakyat kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Kadang-kadang cakap tu, kadang-kadang pelawak. Pasal apa? Pasal dia wakil rakyat. Lepas tu wakil yang kita pilih, cakap tu. Ada orang cakap tipu, orang ramai tipu. Faham tak? Pasal apa banyak cakap tipu wakil rakyat? Pasal yang tukang lantik siapa? Kita, bapak penipu. Jadi kita yang lantik ni, kita orang yang kurang. Dan yang kita lantik kurang juga. Allah ni yang sempurna. Maka wakil dia sempurnalah.
Nah, maka wajib kita beriktikad setiap Nabi, setiap Rasul adalah yang paling di dalam alam pada masa itu. Katakan zaman Nabi zaman Nabi Zulkifli, maka dia yang paling baik, dia yang paling alim, dia yang paling comel dan sebagainya, dia berlaku. Zaman Nabi kita pula, dia yang paling handsome, paling comel dan sebagainya. Itu wajib kita kena faham. Kemudian pula berita-berita yang istimewa gini, kita kena ada nas, ada Quran, ada hadis bagi tahu. Nah, ataupun khabar tu mesti mutawatir. Tentang kelebihan Nabi ni, ulama sebut memang banyak. Boleh cari dalam kitab Al-Khasaisul Anbiya, mana kelebihan-kelebihan atau keistimewaan para nabi. Faham tak? Cuma kadang-kadang sebahagian daripada kelebihan tersebut hadisnya dhaifun, hadisnya lemah. Jadi kita nak balik, yang pertama, hadis yang nak buat hujahnya hadis sahih dan hadis hasan. Hadis yang lemah, boleh tak kita cerita ke orang? Boleh. Jangan sampai hadis itu maudhu', hadis yang direka-reka. Faham? Ada pun hadis tentang maknanya tentang barang yang keluar pada Nabi, seperti darah berbekam Nabi pernah diminum oleh para sahabat. Hadis ini bertikai ulama, ada mengatakan hasan, ada mengatakan lemah. Nah, jadi tak masuk dalam bab akidah. Akidahnya kita yakin dia Rasulullah, dia adalah wakil Allah, wajib kita kena kasih sayang dia, wajib kena taat Allah. Hadis-hadis sahih kita terima sebagai hujah, hadis-hadis yang lemah maka kita buat sebagai cerita saja, tak ada masalah. Jangan sampai hadis itu maudhu'. Soalan seterusnya. Tentangkan sikit tentang selawat atas Nabi. Apakah maksud selawat? Bagaimana selawat yang paling afdal? Selawat ini iaitulah yang Allah perintah kepada kita supaya kita sebut ni kepada Allah, tetapi kelebihan balik kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allah dulu. Ya Allah, Mu-lah Tuhan kami. Nah, maka Mu tolonglah selamatkan Nabi kami. Allahumma salli wa sallim. Salli maknanya selawat. Nah, dan salam. Apa makna selawat? Maknanya berilah kehormatan, ketinggian, pangkat-pangkat yang lebih-lebih pada Nabi kami. Dan salim atau wasallama, dan sejahterakanlah daripada segala benda yang tidak baik. Tanda kita minta, tanda kita terlalu sayang pada Nabi. Jadi kalau kita ada kawan, kawan kita kata, kita call dia, kita hantar mesej, Mak, ada mana tu? Dia jawab, driving, nak pergi Kuantan. Kita akan jawab, take care. Benda makna take care, dia jawab. Take care tu orang putih lah, kalau Melayu tak cara. Benda makna take care. Maknanya kita berdoa, maknanya elok-elok, hati-hati, molek-molek, tu tak? Tu kawan kita. Sebab apa kita kata take care? Sebab kita suka dia, kita sayang dia. Faham tak? Kita kata take care, molek-molek jalan, hati-hati jalan. Pasal kita sayang dia. Ni Rasulullah, kekasih kita yang sebenar, awet yang paling cung, Rasulullah. Maka begitulah tanda kita nak tunjuk kita ni kasih. Selalu kita kata take care, iaitu minta Allah take care kan Nabi kita. Allah, ya Allah, salli. Nampak? Beri kelebihan kepada kekasih aku, selamatkan dia. Lagi banyak kata, lagi banyak tanda kita kasih. Soalan seterusnya, isu kalimah Allah digunakan oleh Katolik, orang Kristian. Saya tentang, tak setuju. Dalam apa sekalipun mereka mengucap kalimah Allah dalam ajaran mereka, kita orang Islam patut tegas. Apa pendapat Ustaz? Komen sikit. Dengar molek baik. Lepas tu kita kata dia tukang baik, kita tanya tukang baik, bab hukum hakam tanya ulama. Ulama sudah jawab ratusan tahun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pernah ditanya, bolehkah orang kafir kalau bersing kata Alhamdulillah,
Boleh tak orang Kristian kalau dia nak makan dia kata Bismillahirrahmanirrahim? Boleh tak orang komunis ke apa ke nak dia nak sembelih ayam dia kata Bismillah? Ataupun boleh tak orang apa benda ni, orang Hindu ke apa, dia takut rimah dia kata Allahu Akbar atau dia azan? Ulama jawab boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, orang kafir boleh. Kerana hak dia kata tu betul. Memang betul hak dia kata. Yang tak boleh dia kata benda yang salah. Dia kata Allah itu ada anak, tu baru salah. Dia bersing. Bersing. Alhamdulillah. Padahal dia kafir. Jangan marahlah dia. Jangan larang. Jadi asalnya orang kafir bukan Islam boleh guna kataan Allah, boleh baca Quran, boleh baca ayat-ayat yang baik-baik tentang Allah. Tetapi ulama kata apabila mereka menggunakan kalimah-kalimah tersebut yang boleh memberi fitnah kepada orang Islam atau memudaratkan orang Islam atau menyebabkan huru-hara, maka wajib atas pemerintah orang Islam menghalang dan mencegah perbuatan tersebut. Barulah kita faham. Jadi kalau mereka hanya sebut Allah tu Tuhan, Allah Tuhan, terbaiklah. Tapi kalau nak buat dasuk dalam mengajar yang menyebabkan setengah orang Melayu jadi salah faham, menganggap Kristian juga agama yang benar, maka itu sudah menjadi fitnah. Maka kerajaan larang sudah memang patut. Faham? Wajib dilarang pada ketika itu. Jadi asal boleh, sudah jadi tidak boleh. Macam sembahyang, asalnya wajib, akhirnya kadang-kadang menjadi haram. Betul tak? Haram sembahyang subuh. Bila haram sembahyang subuh? Berapa puan? Period? Faham tak? Betul tak? Asal sembahyang wajib, tiba-tiba berdosa sembahyang, buat apa? Ada darah. Asal orang kafir boleh sebut Allah, tiba-tiba haram. Pasal apa? Guna untuk memberi fitnah pada orang Islam. Soalan seterusnya, apa sebenarnya hukum bayar zakat zaman Nabi? Bagaimana perkiraannya? Betulkah seorang zakat disalurkan kepada negeri yang kita cari rezeki? Baik. Zakat ni pemberian sedekah yang wajib, yang ditetapkan oleh agama. Adapun lain pada zakat, sedekah kita adalah sunnah. Baik, adakah laguman zaman Nabi itu sama macam zaman kita? Sama sahaja. Cuma kita kat cara moden adalah orang makin ramai. Asnaf zakat 8 dulu, sekarang 8 juga. Pakai miskin dulu, sini pakai miskin juga. Dia gitu. Cuma dulu pakai miskin sungguh. Ni pakai miskin. Pakai Samsung. Tak ada masalah tu. Itu perubahan zaman. Cuma kalau kita nak beri zakat ini kita mari kerja, katakan zakat, kita mari cari rezeki sini, buka kedai dan sebagainya. Kemudian bila kita nak bayar zakat, kita buat balik bayar kampung, itu sudah salah. Kerana kita mencari rezeki di negeri sini. Maka orang-orang miskin di sini berhak merasai sedikit daripada habuang yang kita collect di sini. Faham tak? Jadi kenapa habuang itu tidak diberi, dibawa balik ke kampung? Situ silap. Lepas tu ulama mengatakan haram pindah zakat tanpa kebenaran. Orang Selangor pergi cari makan di Terengganu, dapatlah 20,000 sebulan, kayalah dia ni. Maka orang yang Terengganu ada tak orang miskin? Maka mereka berhak daripada sedikit 20,000 tu. Maka zakat diberi kepada mereka, baru kita balik kampung. Itu sebabnya. Soalan seterusnya, apakah hidupan lain ada macam jin syaitan, manusia wujud di planet lain ke, galaksi lain ke? Dia kata dia nak tanya ada tak di galaksi lain, planet lain tu ada orang tak? Dia tanya kita. Ya, tak dunia ni dia tak mau tanya, dia nak tanya di galaksi lain. Ni geng-geng galaksi nok kot ni. Jawabnya, bila lain daripada yang kita dapat capai, maka dikategori dalam alam ghaib. Ghaib ni bukan alam tak ada. Ghaib ni alam yang mata kita tak boleh tengok, tangan tak boleh nak pegang, luar panca indera kita. Maka mesti ada nas, Quran, hadis bagi tahu. Macam alam barzakh, kita tak dah pakai mata pun tak nampak, kena hadis cerita baru kita yakin. Begitu juga ada tak makhluk di tempat lain, di planet lain, galaksi lain, cakrawala lain? Jawabnya mungkin, maybe. Dan kita tidak akan ditanya di alam barzakh
tentang soalan. Jawapannya maybe, boleh jadi. Allah boleh buat apa saja. Cuma yang kita cerita, yang cerita dalam Quran. Nah, ada jin, ada manusia, ada hayawan, ada malaikat. Hak lain, wallahu alam, Allah lebih tahu daripada kita. Kita tak sah nak temberang. Nah, dia gitu. Jadi boleh jadi ada, senang. Boleh jadi ada. Macam ginilah orang kata, kalau mati, nak tanam siang ni, malam sekarang roh balik di rumah. Benda tu benda gaib. Jangan cakap gitu. Nak kata balik rumah mesti ada hadis. Hadis doa tak apa dah. Tak ada hadis doa kata balik rumah. Faham? Jadi tak payah cakap. Tapi kalau balik tu mungkin tak? Mungkin sebab mudah bagi Allah. Allah boleh buat. Orang tanam petang, malam balik. Tapi tak cerita dalam hadis, kita tak payah tokok tambah. Ni setengah-setengah tepat bila ayah mati kan. Buat tak katil gitu. Jadi bila dah tanam dah pukul 4 tadi, malam tu budak anak-anak nak alih katil. Mak kata, jangan alih. Ayahmu balik malam ni. Orang kata bodoh marah. Ayah balik tu mak pakai lawa. Pergi cun. Kata mak dah apa lawa kat ni. Nak pergi mana pula? Ayah balik ke ni. Ni percayaan karuk belaka. Nak tak balik dah ayahmu. Kalau balik pun zombie kau pun pisang. Bangun dari. Tapi kalau Allah nak buat balik boleh tak? Boleh, mudah bagi Allah. Tapi oleh kerana tak cerita dalam tak payah khabar lah. Soalan seterusnya. Kita ada masa 29 minit 3 saat ni. Lebih kurang kot ni. Islam galakkan kita beri zakat. Adakah dengan beri wang sumbangan bulanan beri wapak sudah mencukupi? Baik. Dia bagi ayah, dia dapat gaji, dia bagi ke ayah sebulan, dengan mak dia, mak 100, ayah 100. Siapa tanya bayar zakat, dia kata tak payah dah pasal dia beri ke mak ayah bulan-bulan. Jawabnya tak boleh. Tak ada ulama yang mengatakan kalau kita beri ke mak ayah kita tak payah keluar zakat. Mak ayah kita bukan penerima zakat. Tak. Dah kalau mak ayah kita susah, kita ada zakat, nak beri ke mak ayah kita, tak sah juga. Sebab dia wajib kita tanggung. Orang yang kita wajib tanggung, tak sah kita beri zakat pada dia. Tanggung nafkah dia. Faham lagi? Macam ada sepupu susah, kita pun beri zakat ke dia. Boleh. Sebab sepupu kita tak wajib tanggung nafkah. Ibu bapa yang susah, kita wajib tanggung nafkah. Bila beri zakat, tak sah. Jadi hak awak beri bulan-bulan tu bukan zakat. Awak kena keluar suku bahagian zakat. Baik. Banyak buat zakat tu. Zakat ni tetap dapat jumpa suami di syurga nanti. Tapi dengan syarat isteri tu tak kahwin lain. Adakah ini benar? Isteri ni dia dengar orang kata kalau laki dia mati, dia boleh jumpa dengan laki dia semula dalam syurga dengan syarat dia jangan kahwin lain. Dia nak syurga, dia nak jumpa laki dan dia nak kahwin lain. Tu dia punya cita-cita. Lepas tu dia tanya ni, nak laki lagi tapi nak nak kahwin lain. Ni orang ni tak apa setia. Masa bertunang, masa berkasih tu janganlah sehidup semati. Nak sehidup semati. Orang lelaki pun sama kok. Lautan api sanggup ku renangi. Nak sanggup ku renangi kalau masih cinta. Bila kahwin dalam sebini tu dalam perut besar 8 bulan. Keluar pejabat lewat sikit suruh lelaki mengambil, suruh balik ke taksi. Pukul 8 baru lapar bini. Bini ambil mesej hok lama. Lautan api sanggup ku renangi. Dia simpan, bini jangan ngapain dia simpan. Orang lelaki delete. Pasal takut bini baca hok lain.
Perempuan yang ramai, dia sipang. Jadi bila kembali, suruh balik ke taksi, dia atur mesti lama. Tengok bang, dulu abang kata ni, lautan api sanggup kurenangi. Laki dia jawab, ni bukan mesej ai. Tenang je. Dia gitu. Jadi gini, masalah jumpa suami kita ni, laki kita mati, sama ada kita kahwin lain atau tidak kahwin lain, semua akan berjumpa. Kita kahwin lain dah, laki lain dah. Dulu laki kita ni Tok Imam mati, kita kahwin laki lain pula, JKK. Dapat jumpa juga. Dalam syurga ni tempat orang berjumpa, bukan tempat duduk asing-asing, duduk uzlah, duduk khalwat, tak. Tempat orang ramai bersuka-suka, berjumpa-jumpa, bercakap-cakap, bercerita kisah-kisah di dunia. Cuma bila kita kahwin lain, hak ni jadi persoalan. Orang perempuan yang ada lebih dari seorang suami. Manakah suami yang akan menjadi suami dia di dalam syurga? Ditanya oleh Aisyah, ditanya oleh Ummu Salamah kepada Nabi. Nabi jawab, suami yang paling baik dengan dia akan menjadi suami dia di dalam syurga. Kita ada suami pertama. Suami ni tak berapa baik dengan kita. Dah 8 tahun mati suami ni. Kena karen. Mati suami. Kahwin suami yang kedua pula tak lama, 2 tahun saja, tapi baik dengan kita. Maknanya tak bagi kita nak lakah lokang tu akak, jangan bagi lakah. Kalau hujan payung kita, bukan payung saja, kepala kita ni plastik. Baiknya laki ni. Nyamuk seekor hinggap di pipi kita, di dahi kita ni, suami kita sayang tak sayang bukan kata buat dengan tangan, dengan sotek tu. Jadi hak tu yang terbaik dengan kita, dia akan jadi suami kita di akhirat. Lagi. Kita kena terima lah. Dan tidak ada lagi rasa cemburu. Jadi tak usah bimbang lah bab suami ni. Orang yang dia kata, tak, saya tak kahwin. Kalau kita mati tak kahwin guna bila-bila. Orang yang tak kahwin, laki-laki, dalam syurga dia akan kahwin dengan perempuan yang mati tak kahwin. Ada kat sini perempuan tak kahwin ni? Kalau ada bagi nombor PIN. Saya nak tanya mengenai pergerakan jari telunjuk ketika baca tahiyat. Bila waktu kita perlu menurunkan jari telunjuk? Ni Pak Allah Pak jari pula. Biarlah tempat tanya soalan. Habis Pak dia tanya. Baik, jari telunjuk ini tidak ada sebarang hadis yang mengatakan kena begini secara detail. Sebab tu dia ada beberapa hadis yang berbeza. Baca kita tengok dalam pandangan mazhab Hambali dan lain. Mazhab Hambali dia bila duduk je dia letak tangan gitu dulu. Lepas tu bila nak baca tahiyat, nak baca syahadah, baru dia buat gitu. Dalam pandangan mazhab Syafi'i dia ambil hadis Ibnu Mas'ud. Duduk je atas lutut tu boh gitu salah duduk. Bila nak baca, nak gerak masa mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu dia kata, sunat tidak turun-turun lagi sampai salam. Makna sunat, kita nak turun, tak ada masalah. Bukan wajib naik. Jadi buatlah kodam-kodam mana yang kita dapat faham. Jangan bermain-main sudah. Jangan yang luar biasa. Ada orang gini. Orang gini. Dia gini. Tanya-tanya rupanya minyak cerita kobor. Tunjuk tu di depan saja. Nabi ni wa asyara ni menunjuk saja. Tunjuk menunjukkan Allah ini yang esa tu saja. Jangan apa kata nu. Dia apa kata nu. Tunjuk patah nak tengok tu ni. Tunjuk gitu saja. Asyhadu an la ilaha illallah, Tuhan yang satu, agama yang satu, nabi yang satu, kitab yang satu, tu saja. Baru ni pula gerok-gerok pula. Ni kita tanya ulama Arab, dia kata perkadangan ini dhaif. Gerok tu gerok tangan. Faham tak? Dia baca tahiyat. Dia sebab apa orang ni? Tengok-tengoklah kocek, ada plastik bekas tokat Ali. Ada tangan makan tokat Ali. Jadi gitu. Nabi memang tak baca Quran semayang Zuhur dan Asar.
lalu diceritakan oleh sahabat-sahabat. Dan pernah seorang tabi'in tanya sahabat, kenapa Nabi baca perlahan solat Zuhur dan Asar? Sahabat jawab, begitulah yang kami duduk ikut Nabi buat semua, maka kami pun tanpa banyak soal, kami pun amalkan baca perlahan. Jadi ni yang terbaik. Hak lain tu pandangan-pandangan ulama sahaja. Ada jawapan tapi pandangan ulama sahaja yang berbagai-bagai. Yang tepat sekali jawapannya mengikut sunnah. Nah, dah bila kita dapat tahu, insya-Allah di akhirat kita akan dapat tahu jawapan yang paling tepat. Nah, soalan seterusnya, apakah kita derma pada orang kafir? Contohnya kena taufan hayang di Filipina. Jawabnya, ada benda yang kita boleh derma pada orang kafir, ada benda yang tak boleh. Apa benda yang tak boleh? Kalau digunakan untuk perkara agama orang kafir, tak boleh. Ada pun untuk benda lain boleh. Orang Hindu, dia nak buat rumah anak yatim, kita boleh derma dan dapat pahala. Ni ulama jawab. Kerana tolong anak yatim itu dapat pahala. Sekali pun anak yatim itu anak orang kafir. Faham? Orang Kristian, dia kena ribut. Tak, kita pun bantulah nak bina rumah dia semula. Semua dapat pahala. Orang Islam yang bagi. Gereja runtuh, tak, kena tiupan ribut, kita derma buat salib baru pula. Tu baru berdosa. Rumah ibadat tak boleh campur. Faham? Hak kegiatan agama tak boleh campur. Indahnya Islam. Kita hak ekstrim ni semua tak boleh. Sebut kafir, semua tak boleh. Bukan kata orang kafir, bila anjing, semua tak boleh. Tak? Padahal Nabi sangat hormat anjing. Ini ada sebahagiannya dia hormati syarak. Macam anjing. Anjing apa? Ya, anjing buruan lah. Anjing yang digunakan untuk berburu. Kita boleh makan hayawan ni 3 cara mati dia. Yang pertama, putus hulkum, putus urat merih dengan sembelih. Dia panggil haiwan maqdur alaih. Yang kedua, haiwan ghairul maqdur, yang kita tak mampu nak tangkap dia, maka boleh kita niat sembelih dengan panah yang tajam, dengan lembing yang tajam. Bismillah, niat sembelih. Kena mati, boleh makan. Yang ketiga, kita lepaskan anjing. Bukan kucing, anjing. Ada. Anjing yang najis tadi. Kita lepas, dan kita suruh tangkap beruang. Dia pun tangkap kacil, tangkap kijang, tangkap perodua. Kau ada lah perodua. Dia gigit tu mati dah. Mari kat kita, boleh makan. Jadi dia yang tolong sembelih bagi kita. Padahal dia anjing. Tapi orang Melayu salah faham. Bila sebut anjing, dah balik belaka. Lalu anjing, anjing, balik. Anjing kata, aku lalu je. Jadi kita ekstrim. Kenapa pasal duduk dengan ulama? Ulama ni bagi yang anjing ni kalau dia jilat dalam bekas pun semua kena basuh 7 kali. Itu betul dah. Kita anjing nak baling semua. Yang sunat bunuh ni 2 jenis anjing je. Anjing yang gigit orang, posmeng sampai 15 jahit posmeng, bahang ke posmeng, orang TMB api bahang tak tekok. Tu sunat bunuh, sunat tembak. Yang kedua anjing gila. Anjing yang duduk sarang cakap sarang.